Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak nikmat. Antaranya nikmat hidup, nikmat beribadah, nikmat makan, nikmat minum, yang mana semuanya merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tanpa membuang masa, kita sambung bagi siapa yang baru mendengar kuliah yang saya sampaikan. Saya mengupas buku yang bertajuk Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'allaqah. Al-Ahkam, hukum-hukum fiqh yang berkait dengan virus corona, virus COVID-19. Jadi bagi siapa yang masih mendengar ataupun baru mendengar, dan ini adalah bahagian yang ke-8. Boleh cari bahagian yang lain di dalam dalam posting yang lain yang sebelumnya. Kita masuk kepada masalah yang ke-10, ittikhadul masjid fil bait. Menjadikan rumah-rumah itu sebagai masjid. Apa hukum menjadikan rumah-rumah sebagai masjid? Boleh ataupun tidak kita menjadikan rumah-rumah sebagai masjid? Disebut di sini, yustahabbu lil muslim ay yattakhidha fi baitihi masjidan lil fariidah. Yustahabbu, digalakkan, lil muslim, bagi seorang muslim, ay yattakhidha, menjadikan, fi baitihi, rumah-rumahnya, masjidan, sebagai masjid, lil fariidah, untuk salat fardu, idza fatat li'udhrin, apabila terluputnya kerana ada sebab uzur yang syar'i. Apabila tertinggalnya kerana uzur syar'i. Sebab asal hukum bersolat berjemaah di rumah, menjadikan rumah sebagai masjid adalah tidak dibenarkan. Tetapi dibenarkan jikalau di sana ada mawani', ada penghalang-penghalang, ada perkara-perkara yang menyebabkan menegahnya dia daripada datang ke masjid. Walin nafilah, dan yustahabu walin nafilah, maksudnya, dan digalakkan untuk sunat. Maksudnya jadikan satu ruang dalam rumah kita sebagai musalla, sebagai tempat solat. Itu maksud masjid lah, tempat sujud. Bukan maksud masjid adalah ada khatib, mimbar, apa semua, tidak. Tapi tempat sujud. Wa hadha min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Utban bin Malik, dalam hadis Utban bin Malik radhiyallahu anhu, anna syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utban bin Malik sesungguhnya dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ankara basarahu, sesungguhnya matanya telah tak berapa clear, matanya buta. Wa anna as-sayyi idza nazalat fa innahu yakunu bainahu wa baina masjid qaumahu wadin.
Dan apabila ada banjir, apabila turunnya hujan, maka berlaku banjir di antara rumahnya dan juga masjid kaumnya. Wadin la yatamakkanu min adh-dhahabi ila masjidihim. Maksudnya antara rumahnya dengan masjidnya ada sungai. Zaman dulu tak ada titik, tak ada jambatan yang boleh menghubungkan antara masjid, antara seberang sungai sebelah sana dengan sebelah sini. Jadi mereka kalau mereka nak pergi macam zaman dulu dia pakai bot atau pakai sampan. Jadi dia kena menyeberang sungai tersebut. Jadi itu yang berlaku kepada beliau, dan beliau matanya tidak nampak, tidak berapa nampak. Jadi dia tak mampu untuk nak pergi ke masjid, bukan sekadar kerana dia tak nampak matanya. Maksudnya dia bukan buta semula jadi, tapi mata dia dah start rabun lah, orang kata rabun yang teruk lah, tak nampak. Dalam masa yang sama pula, di sana ada ada antara rumahnya dengan masjid ada parit ataupun ada sungai yang mana menghalangi daripada untuk pergi ke masjid. Fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatiyahu untuk mendatanginya, wa yazuruhu fi baitihi likai yattakhidhahu musalla. Dia minta Nabi sallallahu datang ke rumahnya dan menziarahinya supaya Nabi sallallahu menjadikan rumahnya itu sebagai tempat salat. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wadi ini berkurang macam sungai. Wadi ini dia lebih kepada istilah dia bukan sungai. Kalau sungai itu mana sentiasa ada air. Tetapi wadi ini dia cuma ada air bila mana turunnya hujan. Bila mana turunnya hujan, maka wadi-wadi ini akan dipenuhi air umpama sungai. Kalau sesiapa pernah pergi ke negara Arab, terutamanya Arab Saudi misalnya, contohnya sebab ini cerita ni kat Madinah, pernah duduk di sana atau pernah berada di sana waktu hujan lebat, dia akan nampak macam mana wadi-wadi yang asalnya kering kontang, boleh kita berjalan begitu saja dekat wadi. Tiba-tiba bila mana hujan lebat berlaku, turun hujan lebat, maka wadi itu dipenuhi dengan air. Yang menjadikan dia itu seperti sungai. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Wa qala, dan bertanya, aina turidu an usalli? Di mana tempat untuk aku nak bersolat? Wa asyara ila nahiyatin minal bait, maka ditunjukkan satu tempat di rumah dia itu. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi raka'ataini. Maka Nabi solat di sana 2 rakaat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang sahih. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Wa kadzalika Maimunah radhiyallahu anha. Begitu juga Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Kana laha masjidun fi baitiha. Dia ada satu ruang khusus di masjid. Dia menjadikannya sebagai masjid di rumahnya. Maksudnya tempat tu, contoh macam kita ada bilik solat. Yang mana bilik solat tu memang khusus untuk solat. Tak ada dicampur dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Kecuali semata-mata solat, baca Quran, dan amalan-amalan ibadah. Di situ ruang khusus kita jadikan sebagai tempat solat kita. Itu yang telah dibuat oleh Maimunah radhiyallahu anha. Wa Ammar bin Yasir kana lahu masjidun fi baiti. Begitu Ammar bin Yasir mempunyai masjid di rumahnya. Fa yanbaghi lana an na'khudha min hadhihi an-nazilah darasan fi ayyakuna lana masajid fi buyutina. Maka sepatutnya bagi kita menjadikan masjid-masjid waktu wabak berlaku ini, menjadikan rumah-rumah kita sebagai masjid. Jadi kalau kata boleh tak buat masjid di rumah, boleh.
Tapi kerana ada sebab lah. Macam tadi itu, semua yang diceritakan adalah bersebab. Semua yang diceritakan itu ada sebabnya. Dan juga para wanita lah lebih afdal lagi, dijadikan satu tempat khusus di rumah dia untuk tempat bersolat. Di situ dia bersolat, di situ dia berzikir, di situ dia membaca Quran dan seumpamanya. Kalau ada tempat ruang kosong, misalnya ada satu bilik kosong yang tak diguna pakai, jadikan tempat itu tempat masjid. Untuk amalan ibadah semua buat di situ. Tetapi bagi lelaki, masjid-masjid adalah masjid-masjid mereka adalah di rumah Allah SWT. Tak boleh membuat masjid di rumah, tetapi boleh jadikan tempat tersebut sebagai tempat kita buat ibadah nafil. Nak berzikir ke, nak baca Al-Quran ke, nak solat tahajud ke, jadikan tempat tersebut. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau menjadikan masjid-masjid itu sebagai masjid dan kita pun tidak turun ke masjid yang asal lah. Mestinya tak turun ke masjid, tapi kita jadikan rumah kita sebagai masjid. Mana solat jemaah kita kat rumah, tak boleh lah. Kecuali waktu sekarang. Waktu sekarang dibolehkan. Kemudian masalah yang ke-11. Ini poin yang ke-11, salatul jamaah fil bait. Salat berjemaah di rumah. Tusyra' salatul jamaah fil bait ma wujudi hadhihi nazilah. Disyariatkan salat berjemaah di rumah-rumah ketika mana datangnya wabak. Wa al-masyhur min mazhab Imam Ahmad wujubuha. Dan yang masyhur pendapat daripada Imam Ahmad adalah wajibnya. Maksudnya pendapat yang masyhur, bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang masyhur di sisi Imam Ahmad adalah wajib menjadikan bersolat berjemaah di rumah tatkala datangnya wabak. Lima taqaddama min adillah wujubi salatil jamaah. Kerana di sana dalil wajibnya solat berjemaah. Wa ditubut iqamatil jamaah fil bait an jam'i min as-sahabah ka Ibnu Mas'ud wa Anas 'inda fawati salatil imam wa ghairiha radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bolehnya mendirikan jemaah di rumah adalah pendapat sebilangan besar daripada para sahabat seperti mana Ibnu Mas'ud dan Anas. Tetapi bila ketika mana fawati salatul imam, ketika mana terluputnya solat bersama imam dan selain daripada kedua-duanya. Maksudnya ketika mana adanya halangan lah, macam ketika sekarang ini adanya halangan, maka solat berjemaah kita boleh dilakukan di rumah. Jikalau kita ada ramai, maksud kita membolehkan jemaah, contoh kita ada keluarga yang besar yang ada boleh jadi imam, ada yang boleh jadi makmum, maka lebih afdal untuk ditunaikan solat berjemaah di rumah. Tetapi di sana ada golongan liberal yang menjadikan bahawasanya ada di sini macam hadis Maimunah ni, menjadikan dikatakan bila mana Nabi SAW menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, maka mereka menggunakan dalil tersebut untuk menyatakan bahawasanya perempuan boleh menjadi imam. Itu satu kata hadis yang sahih, tetapi tempat yang digunakan pakai adalah tempat yang tak sahih. Ini tempat yang salah. Kita tengok ya, siapa yang boleh menjadi imam. Poin yang ke-12, al-aula bil imamah, orang yang paling utama menjadi imam. Idza shallaital jamaah fil bait, bila kamu bersolat berjemaah di rumah, wal aula bil imamah, maka orang yang paling utama untuk menjadi imam adalah sahibul bait, adalah tuan rumah. Fa illam yataqaddam lil imamah, maka jikalau tuan rumah tak boleh menjadi imam,
fal aula biha al-aktsar hafazan. Maka yang paling utama adalah mereka yang banyak hafalan, hafalan Quran. Mereka yang jadi hafiz Al-Quran adalah paling utama. Fa in tasawau, maka jikalau sama masing-masing hafiz Al-Quran, fal a'lamu bi ahkamis shalah. Orang yang paling mahir dengan hukum hakam salat. Orang yang ada ilmu berkenaan tentang fiqh salat. In tasawau, maka jikalau masing-masing sama level, fa uqaddimu hijrah, maka didahulukan orang yang berhijrah. Fa in tasawau, maka jikalau sama juga, sama level juga, fa akbaruhum sinnan, maka yang paling utama adalah mereka yang lebih lanjut, lebih besar, maksudnya lebih tua, lebih tua. Fa in tasawa fa atqahum, jika sama juga maka adalah orang paling bertakwa. Fa in tasawa fa qur'ah, kalau sama juga masing-masing bertakwa juga maka adalah diundi. Maksudnya kalau masing-masing sama maka barulah diundi. Berdasarkan pada hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, qala, yang mana berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Imam di kalangan satu kaum ada orang yang paling mahir dalam kitabullah, maksudnya orang yang menghafal Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ah sawa, maka jikalau dalam qiraah, dalam bacaan, dalam hafalan disama, fa'alamuhum bis sunnah, maka orang paling mahir dengan sunnah, maksudnya orang paling faqih dengan hukum hakam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa, maka jikalau sama, dari sama level dari sudut mahirnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qaddamu hijrah, maka orang paling terawal dalam hijrah, maksudnya golongan muhajirin lebih diutamakan daripada golongan ansar. Walaupun zaman sekarang tidak adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fil hijrati sawa, maka jikalau dalam hijrahnya sama, masing-masing muhajirin atau masing-masing tidak berhijrah pada zaman sekarang ini, fa qaddimuhum salaman, maka orang yang paling awal salaman, maknanya Islam. Walau ya'manu ar-rajul fi sultani, wala yaqunu fi baiti ala takrimatin illa bi'idni. Maksudnya tidak boleh aman ar-rajul fi sultani. Nanti saya cari baliklah tentang walau amanur rajul fi sultani ini, maksud dia. Dan juga janganlah duduk, maksudnya janganlah masuk ke dalam satu rumah itu melainkan dengan izin tuan rumahnya. Maksudnya kita tak boleh masuk rumah orang tanpa izin. Mestilah dengan izin daripada tuan rumah. Orang paling tua, orang paling tua. Yang tadi kata salaman tadi, orang yang paling tua Islamnya, maksudnya orang yang paling awal Islam lah. Sama lah Islam ataupun orang yang paling tua. Kalau sama-sama Islam, orang paling awal Islamnya, sama saja. Jadi hadis ini dia menerangkan tentang hierarki ataupun kedudukan untuk menjadi imam, sama ada imam itu di rumah ataupun imam itu di masjid. Imam itu di rumah ataupun imam itu di masjid. Hadis yang umum tapi boleh juga pakai untuk apa? Untuk di rumah. Sebab kita sekarang ini solat di rumah. Jadi tak perlu kita nak memandai-mandai ataupun kita nak berfatwa mendahului para mufti, para ilmuwan, kerana mereka lebih mengetahui tentang situasi wabak yang berlaku sekarang ini. Semua orang ahli masjid semua mencintakan masjid, semua merindukan masjid. Apatah lagi bila dengar laungan azan, kita tak dapat pergi ke masjid, maka memang kita rasa sayu sangat-sangat, rasa sedih sangat-sangat.
rasa ya Allah bidalah dah 5 Jumaat dah solat, tak solat Jumaat kan. Berapa solat jemaah lagi kita dah terlepas. Tapi jangan risau. Sebab kita dapat pahala tersebut. Kalau kita taat waliul amr, kita taat pemerintah, kita dapat pahala tersebut. Lagi pahala itu bukan sekadar pahala yang biasa. Sebab kalau kita solat sendiri pun, pahala kita belum tentu sempurna. Tapi bila mana kita mentaati waliul amr, kita solat di rumah, kan? Kita dapat pahala yang sempurna macam mana yang mana Allah bagi kepada kita pahala tersebut. Allahu Akbar. Sempurna. Sempurna datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pahala yang sempurna Allah bagi kat kita. Betapa besarnya ganjaran yang Allah berikan dengan syarat kita mulazamah. Kita sentiasa melazimi masjid dan surau tatkala sebelum wabak. Kan? Kalau wabak belum datang, kita dah melazimi masjid dan surau. Maka kita akan dapat pahala tersebut. Jadi jangan risau tentang isu tak dapat solat Jumaat, tak dapat solat berjemaah. Jangan risau. Dan jangan pula menjadikan solat berjemaah lepas ni, itu solat jemaah di rumah sajalah. Bila mana wabak dah diangkat, tidaklah. Bahkan kita kena utamakan solat berjemaah di masjid. Adapun bagi wanita memang. Bagi wanita yang paling afdal adalah solat berjemaah di rumah. Solat berjemaah di rumah. Walaupun boleh, tidak ada halangan untuk solat berjemaah di masjid. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW yang tidak melarang untuk solat berjemaah bagi wanita untuk solat berjemaah di masjid. Tetapi di sana ada hadis Nabi SAW yang menyatakan perempuan paling afdal adalah tempat yang paling tertutup. Sama ada dia tanpa ada pengecualian, sama ada tua ataupun muda. Kalau katakan Nabi itu macam mana majlis ilmu kita boleh dapat. Kalau kita ada internet, macam kalau kita dengar sekarang ni, kita ada internet lah kan. Siapa dapat dengar secara langsung ni, maksudnya dia ada internet, dia boleh dengar kuliah. Kalau dia nak 1000 daya, maksudnya kuliah begitu banyak sekali di dalam YouTube. Kan? Ada yang berkitab. Dia boleh cari satu persatu. Kan? Dan kalau nak bertanya, boleh bertanya. Dalam Facebook ada macam-macam cara ada. Kalau nak bertanya. Tidak mesti berada di kuliah-kuliah agama. Apatah lagi menunjukkan diri menjadi pengkuliah, kecuali pengkuliah bagi muslimat lah. Ada pengkuliah bagi lelaki zaman salafus salih, mereka tidak menonjolkan para wanita. Hatta Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun meriwayatkan hadis Nabi SAW kepada para sahabat Nabi yang lain melalui tabir. Maksudnya tidak nampak muka Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun dia merupakan isteri Nabi SAW, azwajum mutahharah, isteri yang sangat-sangat disucikan, sangat-sangat suci. Maksudnya tidak mungkin bagi Aisyah radhiyallahu anha boleh bermain mata, boleh maksudnya boleh terjatuh dalam fitnah. Itu pun isteri Nabi SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat yang lain melalui belakang tabir. Sebab kalau zaman sekarang orang kata jumuk sangatlah kan. Tapi itulah hakikatnya zaman Nabi SAW untuk menjaga fitnah wanita. Sebab takut lelaki tersebut bila mana dia dengar kuliah ustazah tu, bukan yang ditengok bukan pada ustazah tersebut, bukan pada poin ustazah tersebut, tapi pada rupa ustazah tersebut. Pada rupa ustazah tersebut, penceramah tersebut. Maka ustazah tersebut telah menjadikan dia sebagai satu fitnah. Satu fitnah untuk diri dia. Sebab itulah kalau kita tengok hadis Aisyah radhiyallahu anha yang paling masyhur adalah melalui jalan Urwah. Hisham bin Urwah daripada Urwah bin Zubair. Sebab Urwah merupakan anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau sahaja yang dapat meriwayatkan hadis Nabi SAW daripada makciknya sendiri
dengan berhadapan. Yalah, sebab makcik dia, jadi dia boleh tengok muka makcik dia, tak ada masalah lah kan makcik dia sendiri. Sebab Aisyah merupakan adik kepada Asma, dan Asma merupakan isteri kepada Zubair, dan Urwah merupakan anak kepada Asma, merangkap makcik, merangkap anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di sana ada juga perawi-perawi daripada Aisyah seperti Ammarah. Cuma tidak masyhurlah perawi-perawi di kalangan wanita. Lebih dikenali mereka majhulin. Seorang yang majhul, yang tidak dikenali nama mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni tidak dinampakkan mukanya. Itu dalam keadaan mereka berniqab pun mereka tidak dibenarkan menonjol, apatah lagi jika mereka tidak berniqab, maka lebih-lebih lagi lah. Kan? Tapi apapun itu adalah satu nasihat lah, kan? Kalau mampu, gunakanlah cara itu untuk mengelakkan daripada fitnah. Biarlah lelaki-lelaki sahaja yang, para asatizah sahaja yang hadapan menerangkan. Adapun untuk kuliah muslimat, ketika itulah bagilah para ustazah-ustazah ini untuk masuk dalam kuliah-kuliah muslimat. Dan kalau mereka nak sebarkan video mereka pun, biarlah video itu hanya ditonton oleh golongan muslimat sahaja. Kata zaman sekarang mungkin apa, tak sesuai lah zaman sekarang macam tu kan. Itulah benda tersebut sama ada sesuai atau tidak sesuai, kita cuma katakan apa nama, itulah cara salafus soleh. Bukan satu kejemudan, tapi itulah cara salafus soleh namanya menjaga fitnah wanita. Kemudian kita masuk kepada poin yang ke-13, mauqiful makmum, tempat makmum. Kat mana makmum punya tempat? Idza shalla al-muslim fi baitihi, kalau seorang muslim bersolat di rumahnya, fa in kana al-ma'mum dzakaran, maka jika makmum itu adalah di kalangan lelaki, wal afdal ay yaqifa an yamini in kana wahidan, maka adalah dia berdiri di sebelah kanannya jika dia berseorangan. Jadi dalam hal ini ada mazhab yang menyatakan bahawasanya boleh berdiri sejajar. Ada mazhab yang menyatakan berdiri belakang sikit sebab tak nak mendahului imam. Wa in kanu akthar min wahid, dan jikalau dia ada lebih daripada seorang, fa sunnah ay yaqifu khalfahu, maka yang sunnahnya adalah berdiri di belakangnya lah. Wa in kana al-ma'mum an unta, maka jikalau makmum itu adalah di kalangan wanita, fa sunnah an takuna fil khalf, maka sunnahnya dia adalah berada di belakang. In zakanatil mar'a an yaminihi aw hatta an shimali, maka jikalau dia adalah di kalangan wanita, maka dia boleh berdiri di belakangnya, sama di belakang sebelah kanannya ataupun belakang sebelah kiri. Fahadha sahihun wala ba'sa bihi, maka sahih, tidak ada masalah dengannya. Lakin khilafus sunnah, maka tapi dia ada khilaf dengan sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan bila mana solat, dia yang pada afdal adalah di kiri lah, di belah kiri belakang. Wa in jitama dzukurun wa inatun, jikalau ada lelaki dan wanita, waqafa dzukur wara'ahu, maka lelaki di belakangnya, belakang imam, belakang lelaki itu barulah wanita. Berdasarkan kepada hadits Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan kepada hadits Anas radhiyallahu anhu qala, yang mana Anas berkata, safaftu ana wal ghulam khalfahu wal ajuz min wara'ina, aku bersalat dan budak itu berada, yaitu Anas berada di belakangnya, wal ajuz min wara'ina, dan wanita-wanita yang lemah berada di belakang kami. Maksudnya solat itu mula-mula imam, belakang imam adalah lelaki yang dewasa, belakang lelaki dewasa adalah
kanak-kanak lelaki, belakang kanak-kanak lelaki adalah wanita. Itu paling afdal. Maksudnya kanak-kanak yang boleh bersolat lah. Kalau kanak-kanak bayi lagi itu, itu tak dikira lah ni kanak-kanak yang boleh bersolat. Sebab Anas ketika mana menjadi khadam kepada Nabi SAW ketika itu usianya 10 tahun. Maksudnya umur dalam darjah 4, dia jadi khadam. Berkhidmat kepada Nabi SAW. Khadam bukannya bermakna Nabi SAW menyuruh dia buat segala macam perkara, cuma membantu Nabi SAW sebagai seorang budak. Itu pun Nabi SAW tidak pernah marah, tidak pernah menengking. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Budak lagi pun Nabi SAW tidak pernah menengking. Kita kalau budak buat hal susahlah, kan? Tak mesti macam mana pun menyirap juga. Tapi kalau nak ikut kepada adab akhlak Nabi SAW, itulah Nabi SAW. Kata budak sekalipun dia tidak pernah menengking. Itu budak. Apatah lagi orang-orang yang lebih tua. Allahu Akbar. Itu indahnya akhlak Nabi SAW. Wa idza shalla ar-rajul bi zawjatihi aw ibnatihi fa inna takunu qalbahu al-qafa saffa dzikr. Macam tadi itulah maksudnya. Kalau kita bersolat dengan isteri, maka isteri ada di belakang lelaki lah. Anak kita yang lelaki. Kalau anak kita dah besar lah, kan? Kalau anak kita kecil lagi, maka kita boleh tengoklah anak kita boleh solat atau tidak. Kalau dia tak boleh solat, dia kena duduk dengan ibu dia. Mungkin masing-masing kena jaga satu sama lain. Macam tu kita kena bincang baik-baiklah dengan isteri kita. Wa hadhihi nazilah hiya fursatun 'azimatun likai na'lamul ahlu kaifiyatus shalah wa syurutuha. Jadi pengarang menyatakan bahwasanya waktu solat inilah waktu yang paling terbaik untuk kita mengajarkan agama, memperkenalkan cara-cara bersolat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya kepada anak-anak kita. Maksudnya waktu sekarang ni jangan jadikan waktu ni hanya sekadar waktu untuk kita kita tak tahu nak buat apa, kan? Tak tahu nak buat apa, tapi kita jadikan waktu-waktu yang senggang yang ada untuk kita ajar anak isteri kita untuk bersolat, ajar dia dengan ilmu agama, yang mana kita tahu. Ataupun sama-sama kita, kalau kita tahu, sama-sama kita dengar kuliah, buka YouTube, kan? Sama-sama kita dengar kuliah supaya anak isteri kita dia pun dapat sama-sama ambil manfaat. Tak payah lama-lama, kan? Tak payah lama-lama. Asalkan mereka diberikan kerohanian ini. Maksudnya diberikan ilmu agama. Jangan ilmu agama untuk diri kita sahaja, tapi juga mestilah kita ajar kepada anak isteri kita. Saya rasa cukup untuk hari ini, untuk kuliah kita pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak jika ada salah silap dan terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Baik kita daripada Allah SWT. Yang lemah dan kurang itu atas kemandiri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.